غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قال المصنف رحمه الله ونفع الله بالعلوم في الدارين. قال المفسرون هنا قال المفسرون سميت الكواكب مصابيح سميت الكواكب نائب فاعل مصابيح مفعول به. Asalnya maf'ulun sani ya. Masabih asalnya maf'ulun sani. Samaituhu Muhammad. Aku namakan dia Muhammad. Maf'ulun sani. Asalnya tapi sini jadi maf'ulun bih sebab yang pertama jadi naib fa'il. Masabiha liidha'atiha bil-laili idha'atis siraji. Idha'ah maf'ul mutlaq. Summiyat kawakib, dinamakan kawakib, bintang-bintang, gugusan bintang-bintang. Kawakib dinamakan bintang-bintang ini, gugusan bintang-bintang ini masabih. Apa masabih? Lampu-lampu. Okey. Liidha'atiha bil-lail, kerana ia bergermelapan pada waktu malam. Kerana ia bersinar-sinar bil-laili, kerana dia bersinar-sinar pada waktu malam. Idha'atis siraji, seperti idha'ah, bersinarnya lampu-lampu lah. Ini lampu ni siraj. Faham tu? Okey, seperti mana malam kita di tinggi lampu, sebab tu Allah namakan bintang ini sebagai lampu-lampu. Kerana dia apa? Di tengah malam dia bergerak germelapan. Dulu dia pakai apa? Siraj ini. Dia macam lampu kaca tu. Dia gantung-gantung. Itu siraj. Faham tu? Okey, Ada panggil apa? Pelita. Siraj ni pelita. Okey. Sebenarnya pelita. Okey. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَاهَا, dan kami jadikan ia. Ia ni balik pada siapa? Kawakib, bintang-bintang tadi. وَجَعَلْنَاهَا ay وَجَعَلْنَا الْكَوَاكِبَ, kami jadikan bintang-bintang ini rujuman, untuk merjam. Mana merjam? Membaling, melempar. Rujuman direjam. Lisyayatin, bagi syaitan. Ay mada? Fis ay mada? Ay tafsiriyah. Ay waja'alna laha, dan kami jadikan baginya faidatan ukhra, faedah yang lain. Okay. Faedah pertama apa? Dia perhiasan langit dunia. Dia perhiasan langit dunia. Okey. Waja'alna la faidatan ukhra, dia adalah pertama Allah sebut dia perhiasan langit dunia. Yang kedua, waja'alna la faidatan ukhra, kami jadikan baginya bintang-bintang ini faidatan ukhra, faedah yang lain. Wahya rajmu a'daikum, wahya faedah tu apa? Wahya ay hadhiyal faedah tu apa? Dan ia rajmu a'daikum syayatin, merejam musuh-musuh kamu daripada
Syaitan. Sebut musuh. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh kamu, maka jadilah musuh kamu tu syaitan. Fattakhidhu, Allah perintahkan kita jadikan syaitan musuh. Jangan kita bermusuh sama sendiri. Jangan bermusuh sesama Islam. Allah tak perintahkan. Sesama Islam, Allah sebut apa? Rasulullah sebut wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Sesama Islam, sesama kita, jadikan bersaudara. Waqtasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Okey, kita berpegang teguh tali Allah, berpegang kitab Allah, berpegang waqtasimu billahi wala tatafarraqu. Jangan kita berpecah. Pegang betul dengan kitab Allah. Sebab itulah sumber penyatuan kita. Sumber penyatuan kita adalah kitab Allah. Sumber penyatuan kita sunnah Rasulullah. Okey. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu ibadallah, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jangan jadikan kita bermusuh sesama sendiri. Sebab Allah perintah apa? Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sungguh syaitan itu musuh kamu. Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadilah dia musuh kamu. Mana musuh ni kita benci. Kita tak suka. Sebut musuh ni kita benci. Fattakhidhu, Allah perintah, wajib kita jadikan syaitan ni musuh kita. Sebab Allah sebut inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh kamu, maka jadikanlah dia sebagai musuh kamu. Musuh ni kita kena benci. Kita kena benci dengan syaitan. Ini diletak di dada je, red devil. Cerdik tak cerdik tu? Syaitan merah, bangga lagi, red devil. Betul lah tu? Apa tu? Aduh, tak tahulah kita ni. Kita apa? Kita bangsa yang terjajah. Banggalah dengan Liverpool, banggalah dengan apa? Manchester United. Bangga dengan Liverpool. Dia orang bukan kenal kita pun. Oh, Liverpool menang. Lawan mengolok dalam apa? Manchester menang. Dia orang kenal kamu kah? Dia kenal kah? Faham kah? Sebab tu kita buat apa? Sebab tu innallaha kariha safaf apa? Safaf, Allah bukan suka benda-benda yang remeh-temeh. Adakah? Letak satu lambang apa? Dulu Liverpool lambang dia apa? Carlsberg kan? Carlsberg sekarang, dulu lambang apa? Arak. Apa? Perbuatan syaitannya. Arak tu perbuatan syaitan. Sekarang lambang apa? Standard catat, lambang riba pula. Dua-dua benda yang Allah murka. Betul, lambang standard catat Liverpool. Apa? Dulu lambang Carlsberg kan? Sekarang apa? Standard catat. Dia apa nama Mak Solah apa? Dia bukan kenal kamu juga. Mak apa? Yang Mesir tu. Okey. Mak Solah. Okey. Bukan dia kenal kamu pun. Register bukan kenal kamu pun. Sampailah tengah-tengah malam 1 pagi. Sepatutnya waktu itu 1 pagi, 2 pagi kita apa? 2 pagi, 1 pagi apa tu? Innallah, untuk yang kenal kita. Siapa kenal kita? Tuhan kita. Kita habiskan masa untuk yang kenal kita. Siapa kenal kita? Tuhan kita. Siapa kenal kita? Malaikat di langit kenal kita. Faham tak? Sebab tu idza madha sulusul lailil awal, apabila berlalunya 1/3 malam, yanzilu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, turun Allah Ta'ala. Setengah riwayat yunazzilu, Allah menurunkan. Maksudnya apa? Turun malaikat rahmat. Yunazzilu, yanzilu, turun malaikat rahmat membawa perintah Allah ila sama'id dunya, berlalunya 1/3 malam, jam 11, jam 12 begitu, jam 10, jam 11 begitu. Kita di sinilah dengan Semenanjung 11, 12 begitulah. Yanzilu tabaraka ta'ala ila sama'id dunya fayaqulu anal malik, akulah raja. Manil ladzi yad'uni fa astajib lah. Siapakah antara hamba-Ku ini? Yad'uni, mereka berdoa padaku, fa astajib lah, aku akan makbulkan doanya. Manil ladzi yastaghfiruni, siapakah di antara hamba-Ku yastaghfiruni, memohon keampunan kepadaku,
fa'aghfiralah, maka aku ampunkannya. Manil ladzi yas'aluni, dia memohon sesuatu kepadaku, fa'ataituh, aku kurniakan apa diminta. Walam yazal kadzalik, begitulah berterusan seruannya. Hatta yatla'ul fajr, sehingga naiknya fajar subuh. Sehingga naiknya fajar subuh. Sebab tu waktu selepas 1/3 malam, waktu yang sangat berharga untuk orang yang mereka singkatnya hidup di dunia. Waktu selepas 1/3 malam ini, waktu yang sangat berharga untuk golongan yang merasakan singkatnya hidup di dunia. Faham kan? Ini bertempik tak tahu apa hala lagi. Itulah apa sebab tu, tengok. Nah, letak ni. Apa? Meja level full. Bukan dia orang kenal pun. Tak ada faedah, bukan dia kenal kamu pun. Tapi kita tengok, malaikat ke kenal. Sebab tu satu ayat. Nanti kita berjumpa dalam apa? Dalam Syekh Abu Jarimi sebut. Syekh Abu Jarimi sebut. Dia kata, bumi ni gelap. Bumi ni gelap. Malaikat di langit dia kenal apa? Bercahayanya rumah seseorang itu dengan tahajud. Dia nampak dari atas, dari langit. Nampak ini rumah si fulan. Dia kenal. Sebab apa? Cahaya tahajud mereka pada waktu malam. Ini apa? Red devil. Allah sebut, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuhkah kamu? Jadikan musuh. Ini apa? Bangga lagi. Red devil. Pegang tongkat syaitan dia satu, letak di dada. Satu lagi letak standard catat. Riba. Bank standard catat. Bank Islam kan riba. Standard catat kan dalam bank dia tu. Sedangkan yang kedua ni Allah sebut apa? Wa illam yantahu fa'dhanu biharbin min Allah. Kena tak wa in tamtahu, kalau kamu tak berhenti, perisyaran perang daripada Allah. Sebab tu kita ni kadang-kadang apa? Semakin tua sepatutnya kita semakin berakal. Semakin tua kita semakin berakal. Ini sebab tu kalau kita benci, lambang dia kita benci, tengok. Kita kalau kita benci, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sungguh syaitan ini bagi kamu musuh. Jadikan dia sebagai musuh kamu. Setengah orang tu bukan pandai main bola pun, tapi minat lebih. Bukan pandai main bola pun, bukan dia tahu apa tu. Bukan dia faham. Okey. 2-4-2 bukan dia tahu taktik apa pun, tapi dia minat apa? Minat ikut-ikut saja. Letaklah dadanya. Bangga. Red Devil menang malam ni. Okey. Sedangkan kita sebab tu, cuba tengok, benci tak benci. Okey. Kerajaan Malaysia sebab bencinya dengan ISIS, sebab teroris semua. Lambang IS pun salah. Biarpun lambang IS tu apa? Asalnya apa? Cincin Rasulullah la ilah, tapi sebab dia lambang kepada IS, siapa bangkai dia, tanda dia sokong. Dia anggap sebagai satu kesalahan. Siapa salah tak salah pakai lambang komunis? Salah tak salah? Sebab apa? Sebab lambang kita benci komunis. Tiba-tiba pakai apa? Lambang tukul dengan apa? Dengan sabit. Sebab apa? Sebab tanda kita sokong. Sedangkan inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sungguh syaitan itu musuh kamu, jadikanlah sebagai musuh. Tapi yang kita herannya sekarang, sampai ulama pun terjebak juga. Dia kita pun pening juga. Nak main bola silakan main, sihat badan. Apa? Sebab apa sihat badan? Al-mu'minul qawiyyu khairun 'inda Allah minal mu'min dhaif. Orang beriman yang sihat, kuat tubuh badan dia, lebih Allah sukai, lebih afdal daripada orang yang lemah. Sihat pagi kuluh. Tapi ini bukan main pun, minat dia saja lebih. Tapi kadang minat ni macam dibuat-buat saja, apa? Faham kan? Wadah tu. Jangan, tak payahlah kita belajar ilmu, jangan pakai apa? Red devil ke red syaitan ke apa? Tak payah tu. Sebab itu apa? Itu sebab Allah sebut, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan tu musuh kamu, jadikan dia sebagai musuh kamu. Okey. Allah sebut apa? Wa hiya rajmu a'daikum asyayatin alladhina yastariquna as-sam'a. Alladhi yastariquna as-sam'a. Alladhi yang yastariquna as-sam'a, mereka mencuri dengar perkhabaran langit. Fi surah al-Abidi,
hatta idza fuziyat an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu khaira wa huwal haq. Jadi sewaktu Allah perintahkan suatu, semua malaikat semua takut. Sewaktu Allah perintahkan suatu urusan khabar, Allah tetapkan satu ketetapan, malaikat di langit dengar. Hatta idza fuzi'an qulubihim, semua malaikat takut. Sewaktu Allah keluarkan arahan. Qalu madza qala rabbukum, mereka bertanya. Malaikat lain tanya apa? Kepada penjaga arasy. Qalu madza qala rabbukum, mereka bertanya, apa yang Tuhan kamu sebut? Apa perintah ke atas muka bumi ini? Qalu khaira, mereka berkata perkataan yang dengan baik. Nah tu. Jadi kalau perintahkan, jadi apa yang berlaku di muka bumi ini? Malaikat bercerita di langit. Saling bertanya, qalu madza qala rabbukum, mereka berkata, apakah yang diperintahkan oleh Tuhan kamu? Mereka bertanya malaikat arasy. Jadi iblis ni, syaitan ni, mereka mencuri dengar daripada bawah. Daripada bawah lah langit dunia. Sebab iblis, inna iblisa wada'a arsyahu 'alal bahr. Iblis, dia selepas dia kufur kepada Allah, selepas Allah hukum dia kafir, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, dia angkuh, dia enggan. Wastakbara, dia angkuh. Wa kana minal kafirin, dia daripada golongan yang kafir. Jadi iblis, inna iblisa wada'a arsyahu 'alal ma'. Iblis, dia letakkan arasnya, singgah sananya, takhta kerajaannya, 'alal bahr, di laut, air. Di atas air, di laut. Summa yab'atsu sarayahu, kemudian dia utuslah pengikut-pengikutnya daripada syaitan-syaitan jin ini. Okey. Fa aqrabu minhum manzilatan indahu ashaddhum fitnah. Syaitan-syaitan yang paling dekat dengan dia, yang paling dekat dengan iblis, yang paling rapat dengan iblis, asyadduhum fitnah, itulah paling dahsyat buat fitnah kepada manusia ni. Nah, sebab tu kadang-kadang iblis sendiri keluar, kadang-kadang iblis sendiri keluar. Contoh seperti mana? Sewaktu para musyrikin pembesar musyrikin Mekah berkumpul di Darun Nadwah, Allah yang sebut dalam surah Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyasbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah. Wa ingatlah, wa idh yamkuruna bik, sewaktu mereka merancang ke atas satu kata engkau, mereka merancang di mana? Di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni parlimen Quraisy. Wa idh yamkuru liyasbituka, untuk memenjarakan engkau, au yukhrijuka, ataupun mengeluarkan engkau daripada bumi Mekah, au yaqtuluk, ataupun mereka membunuh engkau wahai Muhammad. Sewaktu itu mereka mesyuarat, pembesar Quraisy telah ada situ, Abu Lahabnya, Abu Sufyannya, semua situ. Datang iblis dalam bentuk seorang lelaki tua, syekhun kabir, dengan bentuk janggut putih, semua putih dengan penuh tenang datang. Jadi pembesar Quraisy tak kenal dia. Manil qaum, manil rajul, siapa kamu ni? Syekhun kabir min Najd, syekh orang tua daripada Najd aku ni. La'allakum la tuqdu min ra'yan, aku harap kamu tak usir aku, dan ada pendapatku mungkin kamu boleh terima. Tapi orang Arab ni dia hormat orang tua kan, syekh kabir. Datanglah, yang pertama bagi cadangan, sekarang kita penjarakan Muhammad. Jadi dia kata, iblis sebut dalam seorang bentuk, seorang lelaki ber Najd. Najd di mana sekarang? Di Riyadh tu lah. Ini, bagiku tak kena pendapat ni. Sebab apa? Sebab kalau kamu penjara dia, nanti pengikut dia aku usaha keluarkan dia. Yusbituka au yukhrijuka, ataupun mengeluarkan engkau Muhammad daripada Mekah. Sekarang kita halau di Mekah, tenang kita, dia tak kacau kita. Tak kena pendapat ni. Kamu halau dia ke Mekah,
dia pergi tempat lain. Dia sampaikan dakwah ke tempat lain, orang lain ikut dia, jadi pengikut dia kuat, dia serang kamu balik. Lepas tu seorang lagi dia cakap, kalau begitu setiap kabilah kita hantar seorang lelaki, syabun jalidan, pemuda yang tegak. Setiap kabilah hantarkan seorang lelaki. Kita kumpul lelaki ini, kemudian kita pergi bunuh Muhammad. Makna sekarang darah Muhammad ini terbahagi pada semua kabilah Arab ni, semua kabilahku Quraisy ni. Dan dia kata, Bani Hashim wa Ibn Talib la yastati'u muqawatuna jami'an. Bani Hashim, Bani Muttalib tak mampu untuk tutup bela darah Muhammad ni pada kita semua. Jadi kita akan bayar kita bagi diat. Iblis pun terus, hadza huwa ar-ra'y. Inilah pendapat yang sebenarnya. Itu sokongan iblis. Itu dia keluar. Lagi di mana dia keluar? Di mana iblis keluar? Waktu peperangan Badar. Yang Allah sebut, wa idzainu syaitanu a'malahum wa qala la ghalika al-yawma minan nas wa inni jarul lakum. Wa idzainu syaitan, dan ingatlah sewaktu syaitan, yakni iblis sendiri, menghiasi amalan mereka musyrikin Mekah. Wa idzainu syaitan wa qala la ghalika al-yawm, tidak, la qul aikum liyawm nas, Kaabah, tidak ada siapa pun boleh lawan kalahkan kamu hari ini. Wa inni jarul lakum, akulah pembela kamu, aku bersama dengan kamu. Waktu itu iblis dia menjelma dalam bentuk Suraqah bin Malik, pahlawan yang cukup terkenal di kalangan orang Arab. Dia menjelma dalam bentuk Suraqah bin Malik. Tapi falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la taraw. Tapi setelah berhadapan sudah tentera Rasulullah SAW dengan tentera Musyrik Badar, naqasa ala aqibai, kawan dia pegang, dia nak berlari, orang pegang tangan dia rentap tangan itu. Mana kau wahai Suraqah? Inni ara ma la tarawun, aku nampak apa kamu tak nampak. Dia nampak Jibril sedang datang dengan malaikat. Dia pun tarik, naqasa ala aqibai, dia pun rentap tangan yang pegang tangan dia tadi, tarik terus dia lari ke laut. Sebab apa? Sebab tu inna iblis wada'a arsyahu 'ala al-ma' 'ala al-bahr, dia letakkan arsy di laut. Summa yab'atsu sarayahu fa adnahum minhu manzilatan aw aqrab min manzilatan ashadduhum fitnah. Yang paling dekat dengan dia itulah paling dahsyat. Jadi setiap hari syaitan ni akan datang hantar laporan pada dia. Hantar laporan. Fa'altu kadza, fa'altu kadza, fa'altu kadza. Aku buat begini, aku buat begini. Dia jawab, ma fa'altu syai', ma fa'alta syai'. Kau tak buat apa-apa. Okey. Kemudian datanglah seekor syaitan ni. Seekor ke seorang? Mana guru bahasa Melayu? Penjodoh bilangnya bagi syaitan. Binatang seekor, bunga sekuntum. Manusia seorang, syaitan ada ekor ke syaitan? Okey. Okey. Jadi waktu itu apa? Sehingga datang kata, aku terus goda dia sehingga akhirnya mereka berdua bercerai. Ni'ma anta, engkaulah sebaik-baiknya. Sebab tu dalam hadis ini menunjukkan apa? Antara kerja iblis, kerja syaitan paling besar, dia berjaya memisahkan suami isteri. Dia kata, aku terus goda suami isteri ini, akhirnya aku tak tinggal mereka sehingga mereka telah bercerai. Dia sebut, ni'ma anta, engkaulah sebaik-baiknya. Dekat sini kau. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Di mana arasy syaitan? Di laut. Adakah segitiga bermuda? Kita kata wallahu alam. Adakah di segitiga bermuda tempat kerajaan iblis? Kita hanya mampu berkata wallahu a'lam. Sebab Rasulullah sebut inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma'firatin 'alal bahri. Dia letakkan arasnya singgahsanya di tengah laut. Di mana dia? Adakah di bermuda tinggal? Kita tak tahu. Segitiga bermuda kita kata wallahu a'lam. Biarpun kajian aneh itu, hati kita kata mungkin itulah yang Rasulullah maksudkan, tapi Rasul tak pernah sebut di mana. Tapi yang sabitnya kerajaan iblis di laut.
Jadi sebelum tu syaitan ni mereka akan apa? Ke langit. Okey, Allah sebut ni. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan dia sebagai apa? Okey, ha ni tengok ja'alnaha tadi sebut walaqad zayyana as-sama' dunya apa? Allah sebut tadi apa? Ayat sebelum ni. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Kami hiasi langit dunia ini dengan lampu-lampu bintang-bintang bergermelapan. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Kami jadikannya rejam. Rejam ni dengan apa? Rejam dengan apa? Batu. Perkataan rejam ni dengan apa? Batu. Rejam orang apa? Berzina yang telah berkahwin. Okey. Apa ayat yang nasah tu? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalam minallah. Asy-syaikhu orang tua yang telah berkahwin, lelaki perempuan, farjumuha albattah. Apa? Rejamlah mereka berdua. Nakalam minallah, pengajaran daripada Allah. Setengah ulama kata ayat tu ayat dimansuhkan bacaannya sabit hukum. Setengah ulama kata dalam surah Al-Ahzab. Setengah ulama kata dalam surah Al-Ahzab ayat ni. Okey, jadi rejam ni dengan apa? Dengan batu. Jadi Allah sebut waja'alna rujuman lisyayatin. Kami jadikan. Jadi ha ni balik berapa Hafiz? Balik berapa? Kawakib. Jadi adakah semua bintang tu direjam? Faham tak? Jadi ha ni mana? Ya'udu juz'un minhu ila kulli. Bukan semua. Hanya cebisan daripada bintang tadi. Sebab kita sebut ni apa? Dhamir tadi. Ha ni apa? Ya'udu dhamiru al-juz'i ila al-kulli. Kawakib kulli juzuk dia saja. Bukan semua bintang tu. Bintang tetap ada. Bintang tetap ada. Cuma letusan daripada bintang tadi yang kita kenali bahasa modennya sebagai apa? Sebagai meteor. Meteor. Sebagai meteor. Type bintang disebut tu. Meteor tu. Yang turun macam apa? Api-api tu. Ha itu. Makna pecahan, makna pancaran daripada bintang tadi. Bintang tetap ada, tapi dia terpecah dari bintang tadi. Sebab tu ha ni bukan semua bintang. Bintang tetap ada. Sebab tu waja'alnaha, kami jadikan ia ai juz'un minal kawakib. Laikul kawakib. Artinya bukan semua bintang, Fiz. Kalau semua bintang habislah bintang tu. Tapi sebahagian pecahan daripada bintang. Kita kena sebagai meteor. Meteor, syuhub. Dalam bahasa Arab syuhub. Meteor. Maknanya meteor ni lah yang akan hantam terus keluar tu. Jadi syaitan dia dengar. Okey. Sebelum Rasulullah diutuskan ada. Okey, sebab tu dalam surah jin apa Allah sebut? Jin sebut. Surah jin kan Pak? Wa inna kunna naqudu wa inna man hafizah surah jin wa inna وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. Kami satu ketiga, kami ada naq'udu maqa'id, tempat kami duduk di langit dunia ni untuk kami dengar perkhabaran daripada langit. Dulu kami ada. Biarpun ada meteor, tapi tak sedahsyat sekarang. Ada juga letusan meteor terus apa? Dulu pun ada, bukan sebelum Rasulullah. Sebab tu ulama, sebab kebanyakan ulama tafsir dia kata meteor ni dulu pun ada, sebab dia itu fitrah kauniyah. Okey, dia tetap meteor dia hantam bumi ada. Tapi tak sedahsyat selepas apa? Selepas Rasulullah diutuskan. Jadi jin ni semua mereka akan tunggu sampai tempat mereka dengar. Mereka ada dengar perkhabaran di langit. Jadi situ okey, sebagian naik atas, sebagian lain mereka sampaikan kepada siapa? Mereka dengar tadi yang atas sampai ke bawah, sampai ke bawah, sampai ke bawah. Akhirnya mereka sampai kepada siapa? Kepada ahli nujum dan tukang tenung. Sebab tu kalau kita baca kerajaan dulu, pertama raja, kemudian menteri, kemudian tentera dia kan? Kemudian ada siapa? Pendeta ataupun ahli nujum. Sebab tu mereka memainkan peranan penting. Ahli sihir, ahli nujum tu. Dalam kerajaan dulu kita tengok hierarki kerajaan dulu-dulu, yang kafir dulu, bukan kerajaan Islam, kerajaan kafir lah. Okey, dia ada apa? Raja,
kemudian menteri dia, tentera dia, kemudian apa? Ahli nujum dan tukang sihir. Sebab mereka ini syaitan dah datang. Biarpun Rasulullah sebut memang ada betul, tapi syaitan tipu mereka banyak juga. Tapi apabila Rasulullah diutuskan, wa inna kunna naq'adu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Tapi sekarang siapa pergi naik juga antara kami, berani-berani pergi cari, yajid lahu shihaban rasada, dia akan mendapati shihab, makna meteor-meteor ni akan memburu dia. Faham tak? Akan memburu dia. Sebab tu mereka nak naik cari berita di langit, tiba-tiba terus mereka dihantam dengan apa? Meteor-meteor. Mereka pun balik mengadu pada iblis. Mereka balik mengadu pada iblis. Kami tidak mampu lagi dengar perkabaran di langit. Kami naik terus diserang dengan meteor-meteor. Jadi iblis kata, ada sesuatu yang berlaku di muka bumi ini. Ada sesuatu yang berlaku di muka bumi ini. Sebab tu mereka sebut lepas tu apa? Wa inna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa inna, so kami tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan kami ke atas penghuni muka bumi ini. Adakah keburukan? Dia kata mungkin Allah nak timpakan azab sehingga tiba-tiba datang meteor bertalu-talu hantam kita ini, ataupun seorang nabi telah diutuskan untuk memberi petunjuk pada umat ni. Nikmat Allah kepada muka bumi ini. Sebab kami naik ke langit, tiba-tiba bertalu-talu meteor hantam kami. Mereka menyebut, wa inna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Kalau faham makna baru tak rasa susah sangat apa surah jin. Ini nah. Siapa cakap surah jin berjin bahkan ustaz? La haula wala quwata illa. Sebab apa susah nak apa? Nak ingat. Macam berulang saja. Sebab kita faham makna cantik, kita hafal. Sedap kita hafal. Maka apa kata? Sebab apa? Kita tahu lagi sebab turun ayat tadi. Apa? Jadi mereka kata, iblis kata, ada sesuatu berlaku di muka bumi ini, sama ada Allah nak turun azab pada penduduk muka bumi ini. Sebab tu sekarang langit mula apa? Menghantar meteor-meteor dia. Dahsyat sangat ni. Ataupun apa? Ataupun Allah nak sebenarnya kita ditutup, tak boleh pergi sana. Sebab ada Nabi diutuskan. Pergilah kamu cari. Pergi cari. Apa berlaku muka bumi ni? Sehinggalah satu rombongan jin nampak apa? Rasulullah sedang solat dalam perjalanan Suqul Uqaz bersama sahabat sedang solat. Ini rupanya makna seorang Rasul telah dilantik. Sebab tu yang Allah sebut apa? Surah jin tu. Wa id sarafna ilayka min al-jin. Okey, jadi iblis suruh pergi kamu cari muka bumi ni. Pergi masyariqal ardh, pergi cari seluruh muka bumi ni apa berlaku sebenarnya muka bumi ni. Sampai tiba-tiba dihantar meteor. Tiba mereka nampak apa? Rasulullah sedang solat di Suqul dalam perjalanan ke Suqul Uqad, di sedang solat. Sebab Allah sebut wa idzan sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Sehingga jinun nasibiyin, jin nasibiyin yang diperintahkan iblis untuk apa? Untuk cari berita di muka bumi ini. Sebab tu wa inna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am aram rabbuhum rasyada. Sebab tu kita apa yang akan berlaku tak tahu sudah. Iblis pun dia nak datang terus. Faman yasmin al-ani yajid lahu shihaban rasada. Siapa cuba-cuba mencuri dengar sekarang berita di langit, dia mendapati bertalu-talu meteor tadi akan hantam dia. Faham tak? Makna meteor ni, bintang tadi bukan semua bintang kan? Pecahan bintang, meteor dia hantam. Jadi sebab tu Allah sebut man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa pergi berjumpa dengan kahinan, tukang tilik kahinan, dia tengok tapak tangan, kan, ni orat ni besar, tak bersambung pak orat kau ni. Jodoh kau dengan isteri kau tak panjang. Satu. Itu kahinan. Jodoh kau tak panjang, dia tengok tapak tangan. Nampak ni tak bersambung ni, makna rumah tanggamu tak panjang ni. Aw arrafan, ataupun tukang cari barang hilang. Hilang rantai, hilang duit. Boleh ke pak cik tengok
hilang rantai saya. Di mana ayah? Hilang duit saja. Berapa hilang? 100. Oh, hilang. Dia tengok sekejap. Pakcik tengok di air ya. Oh, di Bataras. Ada orang bawa pergi sana. Contoh. Okey. Okey. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu. Dia benarkan. Oh, betul pakcik ni. Betul, orang dekat aku juga yang ambil barangku ni. Fasaddaqahu. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Faham ke? Kafir dengan apa diturunkan Muhammad. Rasul sebut hadis lain. Man atakahinan aw arrafan lan tuqbala salatuhu 40 yawman. Sesiapa pergi berjumpa tukang tilik dan tukang cari barang hilang, ini dia tak benarkan. Orang ajak kita ikhtiar saja, ayo jumpa pakcik tu, tanya di mana. Dia tak percaya pun, tapi dia orang ajak. Dia tak percaya. Rasul sebut apa? Kalau percaya kafir. Dia tak percaya pun. Lan tuqbala salatu 40 yawman. Tidak diterima salatnya 40 hari, tak terima. Sebab apa? Sebab orang ajak. Makcik dia ajakkan, ikhtiar siapa kau ni, memang semenjak kau mengaji ni susah benda-benda begini. Okey. Anda kau tahu kau mengaji, ikutlah aku sebab aku mengaji. Kau tak mengaji, kau tak belajar, dah tahu kau belajar agama, ikutlah aku. Ini apa? Semenjak kau belajar agama ni macam payah-payah apa kau ni? Sikit-sikit tak boleh, sikit tak boleh. Sebab aku belajar agama, sebab tu tak boleh. Kau lah ikut aku. Boleh? Okey. Aina? Okey. Okey. Qala Qatadah. Nanti kita ambil ni. Wallahu ta'ala a'lam. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Okay, mana tu ya? Ini dulu. Assalamualaikum Ustaz. Seorang hamba Allah kerja sebagai runner, hantar barang orang. Satu hari dia disuruh beli barang, dan dalam akad dengan harga barang tadi 140. Dan runner tadi pun pergi ke kedai, tiba-tiba dia dapat harga lagi murah, iaitu 120. Dan dia beli barang tadi dengan menggunakan duitnya dahulu. Soalannya Ustaz, bolehkah dia ambil RM20? Okey. Dia diamanahkan untuk minta beli berapa? Satu barang, tapi harga barang tadi 140. Faham tak? 140. Jadi tiba-tiba dia jumpa barang tu bukan 140, harganya 120. Balance berapa? RM20. Bolehkah dia ambil RM20 tadi? Boleh tak boleh? Hukumnya tak boleh. Sebab apa? Sebab dia beli tadi bukan akad jual beli ya. Dia beli tadi sebagai wakil. Sebagai wakil untuk membeli barang. Dia hanya amanah. Sebab atas 140 dia pengamanah saja kan? Samalah seperti apa? Seorang sahabat, kita belajar apa dalam buku amalat? Bai'ul fuduli. Bai'ul fuduli. Ustaz ceritakan dalam bulan Ramadan. Rasulullah bagi dia 1 dinar. Bagi dia 1 dinar untuk beli seekor kambing. Dia beli berapa? Dia beli dapat 2 ekor. 1 dinar 2 ekor. Tengah jalan dia jual seekor. Berapa? 1 dinar. Jadi dia balik tadi, dia balik apa? Seekor kambing dan 1 dinar tadi. Dia balik pada Rasulullah balik. Faham tak? Rasul bagi 1 dinar, suruh apa? Beli seekor kambing dengan harga 1 dinar. Tapi dia dapat 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Jadi baki apa? 1 dinar lagi. Dia beli lagi seekor kambing. Sebab tu seekor kambing dia beli tadi, itu yang sah tak sah? Mazhab Syafi'i sah tak sah? Sah tak sah? Kita kata dia baik tawakuf. Mazhab Syafi'i dia kata sah tak sah? Dia kata tak sah. Dia kata itu untuk khusus Rasulullah. Sebab dia beli tanpa izin. Rasulullah suruh beli seekor saja kan? Okey.
Jadi kita kata bai'ul fuduli. Mazhab Abu Hanifah sah kalau tuan dia izinkan. Sebab sahabat ni, sebab apa? Rasulullah doa keberkatan perniagaan sehingga disebut lau ba'at turab la rabiha. Kalau dia jual tanah pun, mana tanah biasa pun untung dia tu. Sebab berkat doa Rasulullah. Nanti kita baca dalam Bulughul Maram. Itu bai'ul fuduli. Ini ya. Waktu dia sebut, okey, kau beli barang kau kan dengan harga 140 Sebab situ mana apa? Bukan dia penjual pembeli. Dia hanya apa? Diminta membeli. Dia hanya pemegang amanah. Faham tak? Dia hanya wakil. Biarpun dia beli pakai duit dia dulu, faham tak? Tapi dia hanya diberi amanah. Tetap 120, pulangkan balik 20 ringgit itu. Jelas tu? Okey. Pulangkan balik 20 ringgit. 120 harga dia. Okey, ni 120 saya dapat. Okey, nah ambil balik 20 ringgit kau. 20 ringgit kau ni. Tak boleh diambil lah. Itu bukan jual beli dia dengan apa? Ya, dia hanya diminta untuk membeli, hanya pemegang amanah. Wadah? Okey, wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعلنا المتقين اماما اللهم فقهنا في الدين وعلم التاويل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. هاي دخل هذا لما دخل دخلنا ما تقدر يلا 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 لا يلا